大家好，我是打杜，我会讲华语，我会说中文，因为以前我上的是中文学校，所以我有很多朋友，全部都是华人。今天我想和大家分享一下中国和沙巴在经济合作、文化交流、中华传统文化遗产、亲情等方面的关系。该视频是马来语的，但是不用担心，我会添加字幕。来，我们开始吧。Hubungan antara China dan Sabah zaman dahulu. Baiklah, hubungan China dan Sabah boleh kita lihat daripada sejarah-sejarah dari fakta arkeologi sedia ada. Hubungan China dan Sabah dikatakan bermula daripada zaman dinasti Song, diteruskan sehingga dinasti Yuan, dinasti Ming dan dinasti Qing. Di sini kita boleh lihat bahawa China melakukan perdagangan, menjual barangan seramik seperti tembikar. Penemuan artefak seramik yang banyak di seluruh Sabah menunjukkan bahawa Sabah adalah salah satu laluan maritim perdagangan sejak daripada zaman dahulu. Seramik ini tidak hanya berasal daripada negara China tetapi juga berasal daripada negara lain seperti Thailand. Menurut penelitian China, kerajaan Poni yang didirikan bangsa penutur dusunik mulai mengirim ufti ke China pada zaman dinasti Song. Raja Poni yang bernama Xiangda dalam transliterasi bahasa China yang dibakukan dan beberapa buah nama seperti Raja Seri Anakda, Raja Seri Nata dan Raja Hyangta mengirim utusan ke China pada tahun 1977 serta menguasai 14 buah negeri meliputi Brunei dan Sabah. Anda pernah mendengar tentang kisah Indai, sebuah penempatan dusun kuno yang dikatakan kaya kerana emas. Hal ini boleh dikaitkan dengan pemerintahan kerajaan Poni kuno yang memerintah dari abad ke-9 hingga ke-14. Hubungan dari aspek ekonomi boleh ditemukan catatannya di mana penduduknya mengeluarkan hasil seperti kemenyan, madu lebah, sisik kura-kura dan kapur barus untuk didagangkan dengan emas, perak, kain sutra dan peralatan besi dari China. Agak menarik kerana pada zaman ini raja kerajaan Poni kuno dikatakan memiliki banyak perkakas yang diperbuat daripada emas dan perak. Gelang di pergelangan tangannya diperbuat daripada emas, sementara penduduknya mempunyai makanan utama daripada nasi dan sagu. Hubungan antara China dan Sabah pada zaman moden. Dari segi ekonomi, jenis perniagaan dan perdagangan dengan China telah berkembang dengan pesat. Sabah telah membuka banyak peluang pelaburan dan menjalinkan kerjasama dalam bidang minyak, gas, peternakan, pertanian, infrastruktur, dan perdagangan. Dalam satu pertemuan antara Timbalan Ketua Menteri Dr. Seri Dr. Jeffrey Kitingan dan Menteri Luar China He Wangyi di kota Kinabalu, kedua-dua pemimpin membincangkan perdagangan dua hala antara China dan Sabah dan potensi pelaburan ke dalam negeri Borneo. Selain meliputi isu pemindahan teknologi dalam pelbagai bidang khususnya dalam industri pertanian dan perikanan. Wang Yi berkata China amat berminat dengan kelapa sawit Sabah dan ingin meneroka peluang pelaburan dalam industri itu. Manakala Sabah pula mengalu-alu lebih banyak pelancong China beramai-ramai ke Sabah dan sokongan China terhadap proyek infrastruktur Sabah. Dari segi pertukaran budaya antara China dan Malaysia adalah penting untuk hubungan dua hala dalam mempromosikan pemahaman yang lebih baik antara kedua-dua negara, kata Konsul Jeneral China di Sabah, Chen Peijie. Bercakap kepada pemberita selepas menyaksikan drama tari masyarakat Islam etnik minoriti Hui yang diadakan pertama kali pada tahun 2016 di sini, Chen berkata ia adalah satu platform bagi memperkenalkan etnik Hui dan juga kewujudan masyarakat Islam di China kepada rakyat Sabah. Info menarik, pertukaran budaya yang dapat kita lihat di Malaysia, khususnya Sabah, iaitu ramai masyarakat Sabah minat dengan seni bela diri China iaitu Kung Fu. Wing Chun. Satu pertemuan antara Konsul Jeneral Republik China di kota Kinabalu, Dr. Huang Shifang mengadakan kunjungan hormat ke atas Persatuan Presiden Budaya Kadazan Dusun Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Perbincangan ini disudahi melalui kerjasama dengan China. Sabah dapat menyerap intipati budaya Cina dan menggalakkan kemakmuran dan inovasi budaya tempatan. Pemeliharaan budaya Cina juga terjamin, contohnya seperti sumbangan 24 kepala singa daripada kerajaan negeri dan sumbangan kewangan untuk program anjuran masyarakat Cina dalam pelbagai sektor. Kesimpulannya, kerjasama ekonomi yang berkembang pesat menunjukkan potensi besar untuk masa depan yang lebih baik bagi kedua negara ini. Sekian, terima kasih.